Kepada kalian yang tidak mengumpulkan dua kinaan ni bagi ayat sedap sikit. Kinaan ni macam ni sangat. Kelemahan. Kecacatan. Soalan dia terjemah ni, apa orang terjemah? Kecacatan lah. Kekurangan boleh kan? Okey. Yang tulis terus. Okey, dia ada 4 probability. Yang pertama dipanggil sebagai kullu mujab dengan kullu mujab. Ada menyimpulkan dua kekurangan tak? Tak ada. Okay, yang kedua dibagi sebagai kullu mujab kan? Mujabatan wasughra kulliyah. Okey. Sughra kulliyah. Okey, yang ni apa dia? Juz'u apa? Mujab. Yang ni? Tak. Kullu salibah kan? Kullu salibah yang ni? Kan? Yang mana ni? Kullu salibah dengan mujab salibah boleh tak? Tak boleh. Dia tak boleh dia gabungkan dua kekurangan. Apa lagi? Kita tengok. Okey, kulliyatan kubra salibah. Kulliyatan kubra salibah. Kita cerita. Kuliah salibah. Kuliah salibah dengan kuliah salibah. Saya kata kulliyatan wal kubra mujabah. Kuliah mujabah. Ha? Kuliah mujabah. Kuliah mujabah. Okey. Sini. Dia boleh dibagi di sini 5 ni. 5 gambaran. Saya ulang. Kulli mujabah kan kulliyah mujabah dengan kuliah mujabah. Lepas tu kulli mujabah dengan juz'i, juz'i kulli juga Kuliah salibah kan? Boleh tak? Okay, kata mujabatan wasughra kulliyah. Kulliyatan wa kubra mujabah. Okay, pening. Okay, kena lagi. Kuliah mujabah. Okay, mujabatan surah kuliah. Terbalik ni. Jadi kata kuliah mujabah dan kuliah mujabah. Kuliah mujabah yang ni jim. Juz mujabah. Okay. Mujabah. Okay. Kemudian kulliyah. Kulli kubra mujabah. Kulliyatan wa kubra mujabah. Balik. Dan kubra kulliyatan kubra mujabah. Ini salibah. Okay. Yang keempat kulliyatan kubra salibah. Kulliyatan kubra salibah. Kulliyatan kubra salibah. Okay, yang kelima mujabatun juz'iyah. Juz'i mujabah tambah. Okay, apa ni?
mujabah juz'iyah dengan salibah kulliyah. Salibah kulliyah apa? Ini. Jadi 5 ni. Yang ni disebut oleh Tuan Musannif sendiri. Kulli mujabah dengan kulli mujabah. Kemudian juz'i mujabah dengan kulli mujabah. Kemudian kulli salibah dengan kulli mujabah. Dan kulli mujabah dengan kulli salibah. Dan juz'i mujabah dengan kulli salibah. Ada ni tak? Juz'i mujabah boleh? Juz'i mujabah dengan juz'i mujabah kan? Sepatutnya boleh kan sebab Boleh 2 juz'i tak? Atau yang masuk dengan kecacatan itu juz'i kah atau salibah kah? Dua-duanya. Dengan mengikut syarat tu. okay, kita tengok kata Tuan Pengarang, Tuan Syarah ni dia kata ويشترط لإنتاج الشكل الرابع شرط واحد وهو عدم اجتماع خصتين إلا في صورة واحدة والمراد بالخصتين السلب والجزئية وعدم اجتماع خصتين صادق بأربعة أضرب ويزاد على ذلك الصورة المستثناة فالأضرب المنتجة في هذا الشكل 5. Yang sekarang kita tengok ni yang disebut oleh Tom Pengarang ni, maksudnya kelemahan yang ada tu tak boleh ada dua kan? Juz'i tak boleh. Juz'i salbi tak boleh. Kalau juz'i boleh tak? Tak ada. Juz'i dah, tak ada. Channel 5 tu ada juz. Ini juz'i dengan Betul, tak ada sabi. juz'i mujabah dengan kuliah salbah ni dipanggil istisna. Pengecualian. Special. Yang ni yang special yang dia apa? Akan keluarkan apa? Dia punya natijah dia. Okay, ni salin ni, elok kan? Saya apa masuk melainkan satu gambaran penyertaan. Mana? Ya. Ni. Nombor 5. Yang 5 tu dah. Yang 5 ni. Itulah. Special case. Tapi memang yang satu lagi tu sebut tu, dia dah sebut satu lagi tapi dah tak apa. Okay. Lagi makin pening. Kita udah pening ni. Bablas sikit nak wis ya Rab. Okey, madad. Okey, kita kata natijah daripada kulli mujabah dengan kulli mujabah. Kulli mujabah. Juz'i mujabah dengan kulli mujabah. Juz'i mujabah. Kulli salibah dengan kulli mujabah jadi kulli salibah. Kulli mujabah dengan kulli salibah menjadi kulli salibah. Yang ni juz'i mujabah dengan kulli salibah. Jadi juz'i salibah. Yang ni yang boleh keluar. Okey. Boleh. Statement dia. Okay, kita bagi contoh statement dia. Kita tengok buku lah. Saya pun tak larat fikir lah. Tak larat. Dah main tadi. Itulah orang Melayu ni dia malah fikir. Kan? Kita kena sikit lagi. Haiwan lagi. Tapi dia kata ada buku saya, Syekh Hamru Bardani. Semua misal yang dia bagi semua lain. Maksudnya dia fikir tu, dia otak dia tak berhenti. Kami yang mendengar dia pun dia jadi macam berat pula. Baca macam kami dah mengaji kitab Iqna' kan. Kitab Iqna'. Dia nak bagi faham tu, dia bagi 10 misal berbeza, semua realiti punya. 10 misal. Kita ni, lepas tu setiap misal tu dia beritahu, okey macam mana boleh masjid macam ni, di sini. Yang tu otak dia. Kita fikir sikit pun dah. Ni. Ada satu ulama ni, dia otak dia macam ni tak, macam apa? Macam blender tak ulama ni. Dia Syekh Mahali, Imam Mahali. Imam Mahali ni otak dia memang dia takkan salah. Dia punya otak dia memang takkan salah, otak dia. Dikatakan cuma disebabkan otak yang terlampau laju macam blender ni, dia kekurangan pada apa? Hafalan, dia kurang pada hafalan. Hafalan dia kurang. Kalau dia hafal, dikatakan macam apa? Dia akan demam 2 minggu. Hafal 2 baris. 2 baris ayat dia akan demam 2 minggu. 2 minggu. Itu antara gharaib lah, antara benda-benda yang pelik-pelik juga di kalangan ulama-ulama kita ni. 2 minggu. 2 minggu. Kita macam mana ni? Demam. Tak main relax je. Tak apa pun, tak fikir pun. Memanglah. Okey, contoh yang pertama, dia kata kullu insan haiwan, semua manusia
haiwan. Okey. Kemudian contoh seterusnya dia kata dan setiap yang berakal itu manusia. Akal itu manusia. Okey. Yang mana yang hadul awsat dia? Manusia kan? Okey, yang ni hadul awsat dia subjek predikat kan? Kan tadi syakal pertama dia terbalik. Kan? Okey, ni apa hadu al-awsat. Okey. Jadi natijah dia macam mana? Macam mana natijah dia? Kita akan padam ni lah. Manusia akan padam. Setiap yang berakal itu haiwan. Ada apa akal macam mana? Setiap haiwan itu berakal ke? Takkan setiap haiwan makan. Kalau kita kata setiap yang berakal itu haiwan, boleh juga. Macam mana? Setiap yang berakal itu haiwan. Setiap yang berakal semua yang berakal pilih kan? Ada something problem ni. Kau ni problem. Asrar tu kan? Kalau kita nak kata betul haiwan kan? Haiwan dia mesti ayat macam ni, mesti surah dulu. Haiwan berakal. Kalau kita kata semua haiwan tu berakal, bohong lah. Tipu lah. Kalau kita kata sebahagian, sebab tadi kita kata kuli-kuli. Kuli kan? Cuma ini terbalik sikit ni. Yang ni yang terbalik ni. Dia kata kullu insanin hayawan wa kullu natiqin insan. Yuntiju ba'dul hayawan natiq. Maksudnya apa? Setiap manusia haiwan, setiap yang berakal itu manusia. Dia akan keluar terbalik. Sebahagian haiwan itu berakal. Maksudnya yang natijah yang kita buat tadi salah lah. Kan? Cuba tengok balik. Kan kita kata tadi kuli, ni kan, ni kuli mujabah kan? Kuli mujabah dan kuli mujabah. Balik dulu. Kuli mujabah. Jadi mujabah. Ha? Jadi jadi mujabah. Katanya jadi juzi mujabah kan? Kuli-kuli. Jadi jadi. Atau setiap manusia haiwan. Itu balik. Setiap insan itu haiwan. Setiap yang berakal itu insan. Setengah daripada haiwan itu berakal. Saya dah boleh jadi sebagian lah. Sebagian wujud pada kullu insan. Sebab perkataan yang insan daripada haiwan tu lebih umum kan? Dia lebih umum daripada manusia. Kan? Yang berakal tu lagi khusus. Kan? Okay, kita ini yang pertama. Kita ambil contoh yang kedua sekejap. Adakah prediction kita betul? Okay, yang kedua dia kata, contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua, setiap manusia haiwan. Manusia haiwan. Okey. Sebahagian daripada yang
dari yang berakal sebahagian yang berakal adalah insan. Dia bagi contoh sendiri. Jadi macam mana ni? Dia punya apa? Natijah dia. Bahagian apa? Yang daripada yang berakal hewan. Sebahagian haiwan berakal. Ada insan ni manusia lah, manusia ni. Sebahagian haiwan berakal. Sebahagian apa? Sebagian hewan berakal. Sebahagian haiwan berakal. berakal. Logik tu. Sebagian hewan berakal kayak manusia. Ini logik. Sebagian manusia, sebagian hewan Berakal. berakal. Dalam pengakuan manusia itu. Berakal. Ini sama. Ini okey. Kan? Sebab kita kata dah kalau kullu kan, kullu juz'i akan menangkap juz'i. Kemudian apa? Kalau mujab dengan mujab. Kan? Mujab kan? Kenapa ini berlaku kelainan sikit? Tinggal satu kitab ni, Aisyah Bajuri. Nanti saya tengok balik. Aisyah Bajuri nanti saya hantar surat sekali. Ini dalam bahasa apa? Syarah Damanhuri. Dan Syarah Damanhuri ya. Maksudnya dia ada perbezaan sikit. Sebab nanti anda akan rujuk balik dalam Hasyiah Bajuri. Kita akan tengok apa yang problem dia. Okey? InsyaAllah. Okey. Pening. Dia dah pening. Ha? Tadi kat sini? Betul ni tak lagi dia mujak dengan mujak dah. Buat balik dah. Macam depan ni. Tukar balik. Tak apa rasa. Oh tak bukan. Oh. Tak fikir. Pening mana. Okey. Kita sampai situ. Cik. Jadi yang Anton tulis tadi apa tadi? Jadi berdasarkan syarat-syarat yang penyata-penyata yang kita tulis semua daripada apa? Daripada form yang pertama sampai form yang keempat tu, penyata-penyata terkumpul berapa semua? Ha? Semua penyata terkumpul daripada syakal pertama, form yang pertama sampai berapa belas? 19. Ha? 19. 19 kan? Yang pertama berapa? 4 kan? Yang kedua? 4. Yang ketiga? 6. Yang ketiga 6. 4. 5. Berapa? 19. Okay. Itu yang apa? Yang kita kata 19 tu berdasarkan apa? Berdasarkan ada pengecualian last tu. Asalnya berapa? 18. Asalnya 18 kan kita kata yang syakal yang ke berapa? 4 tu dia ada 5 kan? Yang ada pengecualian tu, maka kita kata jadi 19. Kalau betul-betul power betul-betul, kita kena hafal ke semua yang 18 tu. Itu jadi mantiqi lah. Kita memang kita kena hafal ke semua yang 18. Kaf, mim, sin, mim, jim. Cuba hafal tengok. Kalau jadi cuba hafal tu, kita dah memang otak kita dah ni dah. Dah apa? Dah center sikit lah. Saya pening kan? Okey, sekarang ni apa yang saya sebut tadi, yang kaf mim penyata-penyata yang berapa tadi? 19 tu. Yang 19 penyata tu tulis macam ni. Itu dipanggil sebagai dalam istilah apa? Mantiq adrub.
Adrub. 19 penyata tadi. Adrub. Memang itu memang kena hafal. Memang kena hafal. Tapi kalau kita tak hafal pun, kalau kita berdasarkan kiraan tadi kan, kita ingat syarat-syarat syakal tadi, kan, tak hafal pun tak apa. Tapi pening juga nak tulis tu balik. Kan? Ini dia bagi sebagai 19 yang sebut tu dia bagi adrub. Adrub jangan sebut muntijah. Maksudnya penyata-penyata qiyas yang apa? Yang memberi faedah, konklusi yang baik. Muntijah tu yang beri konklusi yang betul. Settle berkaitan dengan qiyas. Qiyas habis dah. Ada terbaki sikit lagi. Kita baca. Okay, fasyartuhu ijabu fi sughrahu wa antura kulliyatan kubrahu. Yang 89 ni. Baik. Okay, 90 wasani an yakhtalifa fil kayfi ma' kulliyatil kubra lahu syartun waqa'. 91 wasalisu al-ijabu fi sughrahuma wa antura kulliyatan ihdahuma. Tulis warabi'un adamu jam'il khissataini illa bi suratin fa fiha yastabaini atau yastabin. Sughrahuma mujabatun juz'iyyah, kubrahuma salibatun kulliyah. Settle. Kemudian famuntijun di awalin arba'atun kasani summa salisun fasittatun warabi'un bi khamsatin qad antaja wa ghairu ma zakartuhu la yantija. Selain daripada ayat penyata 19 ni takkan keluar natijah yang betul. Takkan keluar berdasarkan apa? Aristotle punya kira-kiraan. Dia punya apa? Formula dia tu. Wa tatba'un natijatul akhassa min tilkal muqaddimati hakaza zukin wa hadhihi al-ashkalu bil hamli mukhtassatun wa laysa bi syarti. Dia kata yang kita hafal tadi tu hanya khusus bagi ayat-ayat yang berbentuk hamliyah, penyata-penyata hamliyah. Kan? Dia bagi apa hamliyah. Kan kita ingat hamliyah kat mana? Hamliyah dengan syartiyah kan? Okey. Wal hasfu fi ba'd al muqaddimati aw an natijati li ilmi al ati. Dia kata kadang-kadang dalam penyataan, dalam kita membuat hujah-hujah penyataan, kan kita susun premis kan? Premis 1, premis 2 dan juga conclusion. Dia kata kadang-kadang dalam berhujah, kita sebut premis 1 tapi seterusnya kita sebut conclusion. Sebab apa? Sebab ada kita buang premis yang kedua kerana dah maklum, benda diketahui. Kan? Dia kata boleh jadi macam tu. Maksudnya orang dah maklum dah. Tak perlu untuk sebut premis yang kedua untuk apa? Untuk kita dapat conclusion yang tepat. Boleh? Wa tantahi ila daruratin lima min daurin aw tasalsulin qad lazima. Maka benda tu akan apa? Natijah-natijah tu akan lahir daripada apa? Daripada premis-premis yang betul tanpa berlaku daur dan juga tasalsul. Tak boleh qiyas dengan tu berlaku tasalsul tu kita akan terang nantilah. Okey. Wa minhum ma yud'a bil istisna'i yu'rafu bi syarti bi lam tira'i wa huwa allazi dalla 'ala an-natijati aw diddaha bil fi'li la bi quwwati. Fa in yakun syarti zal ittisali antaja wad'u zaka wad'u tali wa raf'u talin raf'a awwalin wa la yalzamu fi 'aksihima liman jala. Wa in yakun munfasilan fa wad'u za yuntiju raf'a zaka wal 'aksu kaza. Wa zaka fil akhassi summa in yakun mani'a jam'in wa bi wad'i za zukin. Raf'un li zaka duna 'aksin wa iza mani'a raf'in kana fa huwa 'aksu za. Apa dia tu? Faham? Okay, ini bab yang terakhir. Bab yang terakhir, bila tadi kita kata qiyas ada dua. Pertama qiyas apa? Iqtirani. Satu lagi qiyas dibagian sebagai qiyas apa? Istisna'i kan? Kita bagi, saya sebut tadi? Tak sebut? Tak sebut kan? Oh tak sebut, saya tak sebut. Apalah, saya lupa sebut. Okey, yang pertama dipanggil sebagai qiyas iqtirani. Yang saya sebut tadi, saya macam sebut ni. Yang pertama yang kita bincang panjang tadi tu, panjang yang 19 penyataan ni, dipanggil sebagai qiyas iqtirani. Qiyas apa? Iqtirani ataupun qiyas hamli. Hamli. Tulis apa? Qiyas hamli. Okey, yang kita akan masuk ni dipanggil sebagai qiyas al-istisna'i. Qiyas istisna'i ni apa dia? Adalah hasil daripada penyata yang berbentuk syarti tadi. Kan kita masuk penyata syarti kan?
Jika maka kan. Kita tengok macam mana nak bina penyata qiyas berdasarkan apa? Berdasarkan syartiyah punya penyataan ni. Okey, tengok dia mudah kan? Okey. Kita kata macam ni. Sebenarnya kias ni dipanggil apa? Kias apa? Kias istisnai. Oh, dia dah tengah-tengah hari ni memang ni sikit. Tengah hari pun dah petang-petang. Okey, istisnai ni terbina daripada apa? Penyata-penyata yang kita sebut tadi apa? Ada perkataan jika maka kan? Okey, kita sebut. Contoh kita kata apa? Jika matahari terbit, okey, maka apa terbit? Siang berlaku. Yang berkukuk kan, tak apalah, siang berlaku. Okey, maka apa? Siang berlaku. Cara apa? Cara untuk kita apa? Kita nak tulis qiyas istisnai ni dengan apa? Dengan kita letak kat belakang ni tapi. Tapi matahari tak terbit. Okey, matahari tidak terbit. Siapa ingat yang mana yang penyata syarti? Penyata syarti yang datang ni kan? Kan, penyata syarti. Okey, yang ni dipanggil apa sebagai? Yang pertama ni dipanggil sebagai apa? Muqaddam kan? Yang kedua dipanggil sebagai tali. Okey, boleh cause and effect. Kan? Okey, sekarang ni kita nak kata apa ni? Tapi matahari tak terbit. Apa maksud matahari tidak terbit? Kita menafikan muqaddam. Kita menafikan muqaddam. Apa maksud menafikan muqaddam? Kita menafikan atas ayat ni. Maka apa? Maka conclusion dia macam mana? Macam mana maka conclusion dia? Maka siang tidak berlaku. Yang ni dia punya apa? Dia punya teknik menggunakan apa? Istisnai ataupun menggunakan penyata syarti. Boleh Okey, yang ni yang kita sebut ni dipanggil sebagai istisnai muttasil. Okey, tu dia ni istisnai muttasil. Kita bagi contoh lah. Dah pening semua. 19 je kita pergi. Yang ni memang dia tak cerita banyak lah. Kan? Dia bagi contoh dia. Dia panggil apa? Istisnai muttasil. Okey, settle. Okey, boleh? Faham dah? Okey dah. Okey, ni syarti muttasil. Yang kedua dia panggil syarti ataupun istisna munfasil. Mustahil macam mana? Okey. Manusia itu hanya ada bukan manusia. Manusia hanya ada gila atau berakal. Okey, boleh? Kemudian dia kata tetapi diketahui ianya gila, maka apa? Manusia apa? Maka tidak berapa. Macam mana tu?
Maka kita apa? Maka tiada padanya itu berakal. Macam mana ni? Kita dah belajar tak sebelum ni? Yang kita baju merah, baju kuning tu, ingat tak? Kan? Kita kata bahawa apabila kita bagi dua pilihan, dua kebarangkalian kan? Kita bagi dua kebarangkalian, bahawa manusia tu kita letak dua kebarangkalian kan? Gila ataupun berakal. Maka kalau kita sabitkan salah satu, kan? Maka kita nafikan yang satu lagi. Boleh? Ataupun kalau kita nafikan salah satu, kita dah sabitkan satu lagi. Pusinglah. Nampak tak? Macam tu je. Dia bagi sebagai qiyas istisna'i munfasil. Contoh dia lebih kurang macam baju tu. Dia ada 3 bahagi tu juga. Ingat tak? Cuma penyata dia sama lebih kurang. Settle? Penat. Itu berkaitan dengan munfasil. Itu malikul jam'i wa qulu. Lawahirul qiyas. Lawahirul qiyas dengan aqsam al-hujjah. Lagi bagi aqsam al-hujjah dengan khatimah. Tidak hasad. Belum tu. Bagi berapa baik ni? 40 baik eh? Okey, ni tak apa dah. Okey, kita baca, kita tengok 107 dia kata faslun fi lawahiqi al-qiyas. Fasal pada menceritakan berkenaan dengan lawahiq al-qiyas. Dia tak ada apa pun. Sebenarnya dalam qiyas yang kita bincangkan tadi, yang kita sebut apa? Qiyas hamli kan? Dengan qiyas istisna'i ni, yang kita bincangkan qiyas hamli tadi yang 19 penyataan tadi. Kan? Settle? Dan kemudian kita bincangkan pada qiyas istisna'i ni yang penyata yang ada apa? Ada muttasil dengan munfasil kan? Dan nampak dah contoh dia, maka itu yang silakan dia akan tumpu gunakan dalam mantik klasik ni ataupun mantik qadim ni. Maka dia kata dia letakkan juga di belakang ni beberapa qiyas yang kita kata benda yang dibincangkan juga dalam ilmu mantik ni. Iaitu selain qiyas dibincangkan juga dia bagi sebagai ni qiyas mantiki yang kita baca ni. Dia bagi qiyas mantiki, ada satu lagi jenis qiyas dia bagi qiyas at-tamsili. Qiyas tamsili itu adalah qiyas yang bukan digunakan oleh ulama-ulama mantik, tapi digunakan oleh ulama-ulama fiqh. Misalnya ada qiyas dalam ilmu fiqh. Tak ada dengar? Okey, kalau contoh kita dengar, kita kata dalam ulama fiqh kan, kata dia mengkiaskan antara apa? Dadah dengan arak, kan? Dia mengkiaskan antara apa? Dadah dengan arak. Macam mana tu? Setiap yang setiap yang apa? Memabukkan haram. Dan dadah itu memabukkan, maka dadah haram. Iaitu sebenarnya yang dibuat oleh geng fuqaha dipanggil sebagai qiyas tamsili. Qiyas tamsili itu adalah apa? Adalah kita panggil sebagai tidak membawa natijah yang apa? Yang betul-betul qat'i. Sebagaimana qiyas mantiqi. Itu yang kena faham dulu. Boleh okey, satu lagi dipanggil sebagai yang pertama qiyas apa? Mantiqi. Yang kedua qiyas tamsili. Dan yang ketiga dipanggil sebagai istiqra'. Yang kita tak bincang lah. Istiqra' tu macam mana? Yang kita sebut yang objek observation dan sebagainya. Kan? Settle lah. Okey, kita sekejap baca. Faslun fi lawahiqil qiyas. Wa minhu ma yad'unahu murakkaban likaunihi min hujajin qad rukiba. Yang ni dia kata ada yang kadang-kadang ulama membahagikan antara qiyas mantiki itu kepada dua. Qiyas mantiki itu dia kata apa? Ada yang qiyas basit, ada qiyas murakkab. Ini tak ada apa pun. Memang dia tak ada kesan. Okey. Farakiban hu in turid an ta'lamah wa qlib natijatan bihi muqaddimah. Okey, tak salah.
Yalzamu min takribiha bi ukhra natijatun ila halum majarra. Kan dia kata apabila kita makin tambah premis kan, makin kita tambah premis dalam dalam kias kita, maka dia akan selagi itu mengeluarkan natijah. Contoh kita kata apa? Setiap manusia itu bergerak. Kan? Okay, contoh kita kata setiap haiwan itu bergerak. Maka setiap manusia itu bergerak. Setiap haiwan itu bergerak dan manusia itu bergerak. Manusia itu haiwan. Manusia itu haiwan. Setiap haiwan. Maka apa jawapannya? Manusia itu bergerak. Dan setiap sekali lagi kita tambah lagi. Okay. Manusia itu bergerak kan? Okay. Dan setiap yang bergerak itu baharu. Contoh maka setiap yang bergerak itu baharu. Maka manusia baru dia keluarkan apa tak? Dia keluarkan natijah-natijah lagi. Okey. Dan setiap yang baharu itu kan manusia itu baharu kan? Manusia itu baharu. Setiap yang baharu memerlukan apa? Pencipta. Maka apa? Manusia memerlukan pencipta. Kan dia tambah lagi natijah-natijah dan berterusan. Selagi kita tambah premis-premis yang baru. Okey, contohlah. Okey. Kemudian mutasilin nataij allati hawa yakunu aw mafsuluha kullun hawa. Kita dapat kan wa in bi juz'iyyin ala kulli istudil faza bil istiqra'i indahum uqil. Okey, yang ni nombor 11 ni buat kurungan ini menceritakan berkenaan dengan apa? Berkenaan istiqra'. Apa maksud istiqra'? Dia kata wa in bi juz'iyyin ala kulli istudil. Kalaulah daripada observation kepada perkara-perkara yang juz'i, kemudian kita dapatkan conclusion yang kulli, maka itu dipanggil sebagai apa? Istiqra'. Macam mana tu? Macam mana? Okay, kita observation, contoh observation. Kita tengok dalam apa? Dalam kelas kita ni, okey. Nazrin pandai. Amin pandai. Sabira pandai. Abra pandai. Siapa lagi? Nama apa? Izzuddin pandai. Ni pandai, ni pandai, ni pandai, pandai. Semua setiap daripada apa? Individu ni apa? Pandai. Maka apa yang kita boleh dapat maklumat daripada saya sebut, saya kaji sidik bahawa semua daripada individu ni pandai. Kelas ini pandai. Kelas ini pandai. Semua dalam kelas ni pandai. Semua dalam kelas ni tu dia panggil kuli. Saya kaji selidik satu soang tu dia panggil sebagai juz'i. Maka hasil observation pada benda yang apa? Benda yang juz'i, kita dapatkan maklumat yang kuli, kita panggil sebagai itu metod, panggil metod istiqra'. Lawan dia macam mana? Wa aksuhu, maka lawannya pula yud'a al-qiyas al-mantiqi wa huwa allazi qaddamtuhu fa haqiqi. Kalau lawan dia macam mana? Kalaulah benda yang kuli, daripada benda yang kuli, kita dapat maklumat yang juz'i. Itu dipanggil sebagai qiyas. Okey, contoh kita kata macam mana? Setiap manusia itu berakal kan? Setiap manusia contoh kita kata setiap yang berakal itu manusia. Boleh? Maka kata manusia Muhammad itu berakal. Manusia. Itu Muhammad itu manusia. Okey, setiap yang berakal tu kuli ke juz'i? Kuli. Okey, Muhammad tu juz'i. Okey, natijah dia, conclusion dia Muhammad itu berakal. Juz'i ke? Juz'i. Itu yang dia kata tu maksud dia. Apabila yang datang daripada kuli, dia bawa kepada juz'i, itu dipanggil sebagai qiyas. Boleh? Tapi kalaulah daripada juz'i, kita observation, kita bawa kepada kuli, itu dipanggil sebagai istiqra'. Okey, boleh nampak tak? Kita tulislah. Okey, boleh nampak? Okey. Wa haisu juz'iyyun ala juz'i humil li jami'in fazaka tamsilun ju'il. Kemudian dia kata yang buat 113 ni, tulis ni dipanggil sebagai qiyas tamthili. Tamthili. 113 baik 113. Okey. Dia panggil apa? Qiyas tamsili. Okey. Dia kata kalaulah benda yang juz'i dengan benda yang juz'i lagi kita samakan. Kerana apa? Kerana ada persamaan pada benda tu. Contoh apa? Kita kiaskan dadah dengan arak. Dadah dengan arak. Okey. Kita kata apa?
arak haram kan? Dadah haram. Kenapa? Kenapa? Kenapa kita kata arak haram, kemudian dadah pun haram? Kita kiaskan antara dadah dengan arak. Kenapa? Kerana ada faktor yang sama. Dia panggil sebagai dalam bahasa Arab illah. Kenapa ada faktor yang sama? Maka kita katakan bahawa kita mengkiaskan antara benda yang juz'i, iaitu apa? Dadah, dengan benda juz'i yang lain, iaitu arak, atas kerana faktor yang sama, ada illah dia. Sebab yang sama itu dipanggil sebagai apa dia? Qiyas tamsili. Boleh nampak Itu ada kat mana tu? Ada kat ilmu fiqh. Boleh? Settle. Okey, wala yufidul qat'a bid dalili qiyasul istiqra'i wa tamsili. Aduh, 36 dia terlari. Wala yufidul qat'a bid dalili qiyasul istiqra'i wa tamsili. Ni pendapat Syekh ni. Pendapat Syekh kata kalaulah kita melakukan metod istiqra' dan juga tamsili, maka tidak sesekali kita akan mendapat conclusion yang qat'i. Maksudnya conclusion yang membawa kepada keyakinan. Dia pendapat Syekh. Tapi sebenarnya daripada observation istiqra' pun kita boleh membawa kepada keyakinan juga. Yang itu yang masyhur. Yang ulama kata sebenarnya istiqra' itu iaitu di induksi ada Ada dua jenis. Ada berapa? Dua jenis. Pertama induksi yang tam ataupun istiqra' yang tam. Satu lagi istiqra' yang naqis. Induksi yang naqis. Kan? Induksi yang naqis. Contoh kita kata manusia ni ada yang hidup dan kita kata setiap kita keluarkan kuli, kita keluarkan satu hukum penyata kuli. Setiap manusia akan mati. Adakah penyataan saya ni benda yang kita kata tidak pasti? Saya keluarkan penyataan saya lagi. Setiap yang manusia akan mati. Nyata kan? Saya dapatkan penyataan tu daripada mana? Macam mana saya boleh keluarkan penyataan tadi? Daripada apa? Istiqra' lah. Saya tengok daripada zaman daripada Nabi Adam tu sampai sekarang, adakah yang ni kekal hidup? Adakah yang kekal hidup? Tak ada, mesti akan mati. Betul tak? Semua akan mati. Maka kita kata hasil kajian saya mengatakan semua manusia akan mati itu tadi, diyakini ataupun tidak diyakini? Diyakini semua akan mati. Kan? Maka kita kata kalaulah istiqra' itu berbentuk sempurna 100%, maka maka kita kata natijah yang dia akan keluarkan itu adalah natijah yang diyakini. Boleh? Kalaulah istiqra' itu istiqra' yang berbentuk naqis, iaitu kurang, ada cacat, ada kurang sikit. Maksudnya kajian dia tu hanya meliputi 10% saja daripada penduduk, kan? Maka maka conclusion tu yang dia akan keluar conclusion yang tidak diyakini ataupun kurang sikit level dia. Jadi saya nak tanya, observation yang dibuat oleh sains adalah observation yang dipanggil sebagai istiqra'. Adakah dalil ataupun penyataan yang dikeluarkan oleh sains itu penyataan yang diyakini ke ataupun tidak diyakini? Betul ke? Dia keluarkan oleh sains. Ada sebahagian yang diyakini. Ada sebahagian yang diyakini, ada sebahagian tidak diyakini, kan? Kalau contoh penyataan yang dikeluarkan oleh Darwin, manusia daripada beruk. Itu tak ada lagi. Itu observation tak ada lagi. Dia buat observation ni, Nakis. Observation yang bentuk macam mana? Nakis. Nakis ke tam? Nakis. Dia kaji semua manusia ke? Dia kaji manusia sikit lah, berapa bagian lah. Kalau dia kaji beruk pun tak habis. Kaji beruk sikit, satu spesies je. Kan? Jadi kita kata observation yang dia buat tu observation yang nakis. Bila kita sebut nakis, maka conclusion yang dikeluarkan tu pun tak diyakini. Boleh sangka. Tapi kalau observation daripada sains, contoh daripada sains, kita kata bahawa kita kata bahawa manusia memerlukan oksigen. Kan? Istiqra' tu istiqra' tam ke nakis? Tam lah, semua manusia memang semua. Kan? Dan kemudian conclusion tu conclusion yang diyakini ke tak diyakini? Yakin lah tu, mana ada oksigen. Cuba hantar balik dekat ni, lain. Tak ada, mati. Sebab apa? Tak ada oksigen. Itu. Bila faham
Itu kena faham baik-baik. Tu dipanggil sebagai metod kajian Barat dan juga kajian Islam. Sebab tu kadang-kadang orang campur aduk orang campur aduk. Dia anggap sebagai apa? Dia anggap kadang-kadang observation yang dilakukan sains tu kesemuanya diyakini. Padahal ada benda yang dipanggil sebagai teori, ada benda yang dipanggil sebagai hakikat sains. Kan? Dia campur aduk. Sebab tu nanti dia ajar tu. Dia ajar bahawa apa? Ada observation tu yang berbentuk tam, ada observation ataupun istiqra' yang berbentuk naqis. Dan kebanyakan yang dikeluarkan oleh sains adalah apa? Naqis. Bukannya tam. Boleh Sebab tu ulama larang apabila kita apa? Kita cuba pentafsirkan Al-Quran berdasarkan sains. Sebab sains still in theory. Still in theory. Dalam masih lagi dalam apa? Tingkatan teorikal. Dia tak sampai kepada apa? Hakikat lagi. Melainkan ada yang serta-serta perkara lah. Kan? Yang sampai kepada hakikat. Settle habis. Kemudian kita baca sikit-sikit lah. Dah pukul 5 dah. Saya dah pening. Kita baca ambil tabaruk kan. Tabaruk nanti kita ijazah lah sikit insyaAllah. Baik. Kita baca laju-laju lah. Okay, faslun fi aqsamil hujjah 115 wa hujjatun naqliyatun aqliyah aqsamu hazi khamsatun jaliyah khitabatun ataupun khitabatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun safsatatun niltal amal ajalluhal burhanu ma ullifa min muqaddimatin bil yaqini taqtarin min awwaliyatin musyahadati mujarrabatin mutawatirati wa hadsiyatin wa mahsusatin fatilka jumlatul yaqiniyati wa fi dalalatil muqaddimati ala natijati khilafun ati aqliyun aw adiyun aw tawalludu aw wajibun wal awwalu muayyadu. Yani nanti kita terang. Wa khatimah habis dia penutup dia. Ni sajalah dia doa-doa pada kita lah. Wa khata'ul burhani haisu wujida, yani mughalatah, ni masalah mughalatah, falasi. Falasi ni kita terang. Kita sertakan hafal dulu yang penyata-penyata atas dulu. Wa khata'ul burhani haisu wujida fi madatin aw suratin fal mubtada fi al-lafzi ka ishtirakin aw ka ja'liza tabayunin misla radifi ma'khaza wa fil ma'ani liltibasi kazibah bizati sidqin fafhamil mukhatabah kamisli ja'li aradi kazati aw natijin ihdal muqaddimati wal hukmi lil jinsi bi hukmi an-naw'i wa ja'li kal qat'i ghairil qat'i ghairil qat'i والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط